Saudara Loh Si, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Kerajaan Negeri Perak. Yang berbahagia Datuk Vira M. Nur Azman bin Taib KSU KPKT. Yang berbahagia Town Planner Dr. Alias bin Lamli, di mana tuan rumah lah di hari ini, Ketua Pengarah Plan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Rumaizi bin Bahrain, Datuk Bandar Ipoh. Yang berhormat yang bahagia Tuan Haji Mansur bin Muhammad, Ketua Pengarah KP Jabatan Landscape Negara yang baru. Yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Nazri bin Muhammad Sharif, CEO Prima Malaysia. Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan yang berbahagia Datuk Muhammad Fazli. Siapa lagi? Ya, DO Kinta kita. Yang berbahagia Saudara Mio Hasbullah, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri yang berhormat Puan Jenny Choi, Ketua-Ketua Jabatan, semua pertubuhan persatuan, operator tapak perkhemahan, barisan pengurusan tertinggi kementerian dan semua para pengamal media yang saya kasihi dan juga hormati sekalian. Hari ini merupakan sidang media yang paling istimewa. Ini kali pertama kita buat sidang media di Taman Awam dalam camping tent untuk menunjukkan betapa serius dan committed Kerajaan Malaysia Madani telah menyediakan garis panduan perkhemahan menjelang sepatutnya ulang tahun pertama kejadian tanah runtuh Batang Kali yang sangat menyayat hati dan juga amat menyedihkan. Kejadian tersebut berlaku tahun lepas, telah meragut 35 nyawa rakyat Malaysia. Oleh kerana itu, sebelum saya mulakan, saya minta semua pihak kita bertafakur 1 minit untuk memperingati mereka yang telah pun meninggal ketika kejadian tanah runtuh Batang Kali. Terima kasih. Pertama, bersyukur, kita ucapkan memanjat kesyukuran kepada Ilahi atas limpah kurnianya kita ada pada pagi yang indah dan permai ini, dapat kita bersama-sama berjumpa dan berhimpun di Taman DR Srinivasagam yang memang ikonik di negara kita ini untuk satu majlis pra-pelancaran dan juga sidang media garis panduan perancangan tapak perkhemahan yang setelah sekian lama kita nantikan. Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, seperti yang telah saya maklumkan tadi, aktiviti perkhemahan kini mendapat permintaan yang tinggi, khususnya pada waktu pasca post-pandemic COVID-19. Dan ini secara tidak langsung menjadi sektor perniagaan baru, terutamanya dalam industri eko-pelancongan dan rekreasi. Selain isu keselamatan awam dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana, kita juga perlu melihat dari perspektif yang lebih positif, iaitu dari sudut potensi dan peluang, di mana trend aktiviti perkhemahan masa kini telah mendorong peningkatan operasi tapak-tapak perkhemahan yang seterusnya merancangkan ekonomi setempat dengan mencipta peluang yang baru penjanaan pendapatan berkaitan dengan sektor pelancongan, terutamanya kepada golongan muda. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, perkhemahan camping pada umumnya merupakan satu aktiviti sihat yang menghubungkan kita sebagai insan dengan nikmat alam semula jadi, yang menciptakan satu momen indah kepada kita untuk berehat, beriadah, menikmati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan Maha Esa dan menghargai flora dan fauna yang kaya di negara kita. Khususnya, Malaysia telah pun diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu sebagai antara 17 buah negara yang mempunyai mega diversity. Dunia ini ada hampir 200 buah negara. Hanya 17 buah negara sahaja
mempunyai the mega diversity in terms of the flora, fauna and also the rest. Malaysia amat bertuah telah pun dipilih sebagai satu daripada 17. Namun, dalam kegairahan kita semua untuk menjalankan aktiviti perkhemahan, pihak-pihak berkepentingan, khususnya orang awam dan pihak pengusaha, sepatutnya tidak boleh lalai, aupa dan memandang ringan akan aspek keselamatan dan mengenal pasti risiko bencana di tapak perkhemahan. Janganlah kita semua lupa tragedi yang telah pun berlaku pada tahun lepas. Peristiwa yang menyayak hati itu adalah tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan Fathers Organic Arm yang terletak berhampiran di Jalan Batang Kali ke Genting Highlands pada 16 hari bulan Disember tahun lepas. Tragedi tersebut membabitkan seramai 92 orang mangsa, dengan 61 daripadanya terselamat. Terima kasih kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat. Manakala 31 nyawa telah terkorban selepas berlaku runtuhan tanah sehingga menimbus tapak perkhemahan tersebut. Saya ingin mengambil kesempatan ini merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang telah bertunggu lumus tanpa mengenah lelah dan tanpa menghiraukan keselamatan diri demi satu azam, iaitu untuk menyelamatkan mangsa-mangsa. Walaupun laporan forensik yang disediakan oleh pihak JKR mendedahkan punca utama kejadian tanah runtuh di Batang Kali adalah dari jumlah hujan, taburan hujan yang luar biasa dan bukan berpunca dari aktiviti manusia. Pihak kerajaan berpendirian bahawa sudah tiba masanya agar satu garis panduan komprehensif mengenai perancangan pembangunan tapak perkhemahan disediakan sebagai rujukan kepada semua pihak. Melalui pelbagai siri libat urus dan sesi perkongsian input kepakaran, sejumlah 6 sesi mesyuarat dan focal group discussion telah diadakan melibatkan 8 agensi persekutuan seperti NREC, MOTEC, KKR, NAKMA, 11 pihak berkuasa negeri, 5 pihak berkuasa tempatan dan seramai 150 orang pengusaha tapak perkhemahan dari seluruh negara telah pun kita engage, bincang dan cari jalan penyelesaian. Di samping itu, pandangan orang awam dan pengusaha tapak perkhemahan turut diambil kira dalam penyediaan garis panduan ini oleh Plan Malaysia melalui sesi Regulatory Impact Analysis yang dijalankan oleh National Productivity Council dan publicity awam di media sosial oleh pasukan kajian. Tujuan utama penyediaan garis panduan ini adalah untuk memberi panduan perancangan pemajuan sesebuah tapak perkhemahan yang memperjelaskan mekanisme, proses pemohonan, proses pembangunan, proses pemajuan yang perlu dilalui bagi membangun sesebuah tapak perkhemahan yang comply dengan 6K principle, iaitu keselamatan, keselesaan, kemakmuran ekonomi, kelestarian dan lain-lain lagi. Ini semuanya adalah terkandung dalam garis panduan yang akan kita lancarkan pada pagi ini. Terdapat 6 perkara yang telah digariskan dari dalam garis panduan ini, iaitu termasuk kesesuaian lokasi. Bukan semua lokasi boleh buat kemah. Tepi air terjun jangan pergi, tepi pantai jangan pergi, tepi sungai yang deras jangan pergi. Okay? Dan juga kesesuaian tapak, peletakan blok kemah, penyediaan kemudahan asas dan utility yang bersesuaian bagi pembangunan sebuah tapak perkhemahan. Saya ingin memaklumkan bahawa garis panduan ini telah pun dibentangkan di mesyuarat Jemaah Menteri semalam dan kita akan perhalusi untuk mendapat lagi beberapa perkara yang dibangkitkan oleh MOTEC dan KKR seperti berikut, iaitu keperluan penilaian sebelum pembangunan dan pengoperasian tapak perkhemahan dijalankan. Kedua, keperluan kajian EIA. Ketiga, memperkukuhkan pengawasan dan penguatkuasaan pengurusan tapak perkhemahan. Keempat, skop kerja, pemeriksaan dan penyelenggaraan tapak perkhemahan. Dan kelima, keperluan pengkritan premis penginapan pelancongan yang merangkumi tapak perkhemahan clamping. KPKD yakin perkara-perkara teknikal yang dibangkitkan bukan merupakan isu besar yang memerlukan pindaan kepada baris panduan ini.
di mana ia dapat diselesaikan dalam rangka perundangan yang sedia ada. Perkara-perkara ini akan diperkemas dan dibincang rancuk untuk diangkat semula dan mesyuarat Jemaah Menteri. Justru besar harapan saya agar garis panduan yang telah disediakan oleh Prem Malaysia ini menjadi rujukan awal kepada semua pihak berkepentingan dalam memastikan pemajuan tapak perkhemahan yang sentiasa mengutamakan kemampanan alam semula jadi dan keselamatan awam melalui tata cara pemajuan dan kawal selia yang tepat. Akhir kalam, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, ingin saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak Plan Malaysia di bawah pimpinan Dr. Alias yang telah menunjukkan komitmen yang tinggi dan bertunggus lumus dalam menyediakan satu lagi garis panduan perancangan yang penting walaupun dalam tempoh masa yang terhad. Ucapan penghargaan turut saya rakamkan kepada semua pihak berkepentingan yang terdiri daripada kementerian dan agensi, pihak berkuasa negeri, PBT dan para pemain industri kerana telah sama-sama membantu dan menyumbang buah fikiran serta segala input kepakaran yang ada sepanjang penyediaan garis panduan ini. Saudara-saudari, tahun depan merupakan tahun melawak negeri Perak. Taman DR Srinivasagam ini penuh dengan nostalgia dan juga warisan yang dibanggakan oleh warga Ipoh seramai 800,000 orang. Setelah berbincang dengan Datuk KSU, Datuk KB Mansur, Jabatan Landscape Negara dan juga Datuk Bandar, Datuk Rumaizi, sukacita saya umumkan di mana KPKT bersama Jabatan Landscape, MOTEC dan juga Majlis Bandaraya Ipoh akan peruntukkan satu peruntukan 750,000 untuk menyalakan seluruh Taman DR Srinivasagam supaya malamnya akan lebih menawan dan juga menarik, sesuai di mana DR Srinivasagam ini, taman ini akan dijadikan salah satu iconic spot untuk turis kerana Ipoh sekarang telah dikenal pasti sebagai tarikan pelancongan utama khususnya untuk pelancong-pelancong domestik. Hotel-hotel di Ipoh sentiasa penuh pada hujung minggu. Kita perlukan 11,000 bilik hotel, tapi kita cuma tak mampu menawarkan 7,400 bilik. Oleh kerana itu, siapa yang berminat melabur, datanglah ke Ipoh Bandaraya yang indah, bersih dan hijau ini. Di mana kita tahu, sebab itu Taman DR telah dikenal pasti. Saya tadi sebut dekat Datuk Bandar, KL ada KLCC dan Taman DR dengan rancangan pembangunan semula Wallacourt, it has to be integrated as Ipoh City Centre, Ipoh CC. Dan ini impian bakal menjadi kenyataan sekiranya kita bersatu padu, sentiasa committed bekerja sebagai satu pasukan. Sentiasa ingat, jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, bila lagi? Ini adalah prinsip supaya kita sentiasa bekerja sama sebagai satu pasukan, merentasi agensi, merentasi kementerian. Semua kita berlaku demi pertiwi kita yang tercinta ini. Sebagai penutup bicara, saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Menjerat rusa ke hujung benua, denainya berliku onak dan duri. Perkemahan selamat untuk semua. Rakyat bahagia demi pertiwi. Dengan kata-kata tersebut, saya dengan ini menyempurnakan Majlis Pra Pelancaran Garis Panduan Perancangan GPP Tapak Perkhemahan Malaysia. Sekian, terima kasih.